saya Umi Nakshira binti Maulana daripada kumpulan Mixtape 1. Pada hari ini saya dan kumpulan saya akan menceritakan tentang cerita yang sangat popular di Sarawak, iaitu Puteri Setubur dan Puteri Sejinjang. Puteri Setubur dan Puteri Sejinjang ini merupakan cerita sastera rakyat yang sangat popular dan sentiasa menitik dari bibir ke bibir dari generasi terdahulu sehingga sekarang. Dan selain daripada itu, ia memberikan logik kisah, kejadian dan kemunculan sesuatu perkara. Oleh kerana ini, cerita lisan ini selalu menjadi cerita mulut yang diceritakan daripada nenek ibu bapa kepada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Dan namun ceritanya sentiasa berubah-ubah, berkurang dan bertambah untuk menyedapkan lagi cerita. Menurut sejarah Iban, Gunung Setubung dan Gunung Sejinjang adalah tempat bersemayam dua orang dewi dari kayangan yang dipanggil Bu Sukuman dan Bu Sululong. Kedua orang dewi ini adalah banyak menurunkan tradisi dan adab budaya Iban seperti menurunkan terunan Puakumbu Iban, antara terunan tekstil yang tertua di dunia. Terdapat beberapa versi cerita, namun ramai yang mengenali kisah legenda Puteri Setubung dan Puteri Sejinjang ini kerana mereka telah pun disumpah menjadi gunung. Namun dalam versi orang Sarawak, orang terdahulu, mereka banyak menceritakan kisah puteri berdua ini kerana pergaduhan mereka, kerana paras rupa dan kerana putera serapi. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang versi pertama cerita ini. Seperti mana semua orang tahu, cerita ini berasal daripada Sarawak. Dan sampai sekarang pun cerita ini masih lagi sangat popular diceritakan kepada kanak-kanak. Dan kononnya pada zaman dahulu terdapat dua kampung yang berjiran namun sentiasa bermusuhan, iaitu Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Putih. Bagi menamatkan permusuhan tersebut, Dewata Mulia Raja memutuskan dua orang puteri kayangan bersaudara pupu itu turun ke bumi dan memimpin penduduk kampung menuju ke arah kemakmuran. Puteri Setubung dipilih untuk memimpin Kampung Pasir Kuning dan Puteri Sejinjang pula Kampung Pasir Putih. Mereka sendiri telah bersumpah supaya tidak bermusuhan sesama sendiri dan terikut dengan perangai penduduk yang mereka pimpin. Kedua-dua kampung itu mula mengecapi kemakmuran kerana keunikan yang ada pada kedua-dua puteri itu, iaitu Puteri Setubung sangat pandai menenun kain dan Puteri Sejinjang pula pandai mengasingkan sekam padi dengan menggunakan aluk. Namun kemakmuran yang mereka kecapi itu tidak kekal lama. Ini kerana kehadiran Puteri Serapi. Kehadiran Puteri Serapi datang berkunjung untuk melihat kehebatan kejutaan kedua-dua puteri itu. Dan setelah kedua-dua puteri itu mengetahui Puteri Serapi hendak datang menghadap kedua puteri itu, mereka pun datang berhias untuk menghadap puteri itu. Mereka pun datang menghadap Puteri Serapi dan kedua-dua puteri itu, Puteri Setubung dan Puteri Sejinjang, telah pun jatuh cinta kepada Puteri Serapi ketampanan beliau. Namun dan mereka pun menyatakan hasrat masing-masing, namun ia menjadi bibit pemusuhan lantaran cemburu telah membawa mereka kepada perkelahian dan akhirnya mereka melanggar sumpah dan mereka pun bertukar menjadi gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aiman Ashraf bin Abdul Aziz, bernombor metrik S57846. Pada hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat, iaitu kisah Puteri Setubung dan Puteri Sejinjang dalam versi yang kedua. Okey. Dalam versi ini, Puteri Setubung dan Puteri Sejinjang adalah merupakan puteri-puteri Sultan Brunei yang telah melahirkan diri bersama 7 saudara lelaki mereka kerana ayahanda mereka, iaitu Sultan Brunei, telah dibunuh oleh satu komplot sekitar abad ke-18. Memandangkan 9 orang putera dan puteri ini dalam pelarian ingin menuju ke tanah Melayu yang memaksa mereka menyeberangi Laut Cina Selatan, maka saudara-saudara lelaki mereka telah bersepakat untuk meninggalkan 2 orang saudara perempuan mereka, iaitu Puteri Setubung dan Puteri Sejinjang, di satu kawasan yang kini terletak di Kuching.
Kedua-dua puteri tersebut akhirnya mencari tempat perlindungan di sebuah gunung yang kini dikenali sebagai Gunung Santubong. Dan kerana berlakunya perbalahan di antara dua beradik tersebut, maka puteri sejinjang telah mencari tempat perlindungan lain di sebuah gunung yang bertentangan dengan Gunung Santubong, iaitu Gunung Sejinjang. Bagi orang-orang Dayak di Sarawak yang selalu ke kawasan dua gunung tersebut mula berasa hairan. Mereka berfikir akan dari mana datangnya kedua-dua gadis tersebut yang mereka tidak pernah temui sebelum itu di kawasan pergunungan itu. Mereka menganggap kedua-dua puteri tersebut telah turun dari kayangan, seperti yang terdapat dalam lirik lagu Puteri Santubong, anak dak dewa turun kayangan. Sementara itu, 7 orang bersaudara iaitu putera-putera Sultan Brunei pula dikatakan meneruskan pelayaran mereka sehingga ke Pulau Pinang. Setelah mendarat dan berjalan untuk mencari tempat tinggal, sesampainya di suatu kawasan di Pulau Pinang, burung bayan yang mereka bawa dari Brunei telah terlepas. Maka dari situlah kawasan di mana burung bayan mereka terlepas mula dikenali sebagai bayan lepas. Kini, keturunan dari 7 orang putera Sultan Brunei itu masih menetap di kawasan tersebut dan sebahagiannya telah berhijrah ke negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia ini. Cuma keturunan mereka ini tidak lagi memakai sebarang gelaran atau panggilan di depan nama mereka seperti pangeran atau datu. Mungkin 7 orang putera tersebut tidak mahu menggunakan gelaran tersebut agar kumpulan komplot yang membunuh ayahanda mereka tidak akan dapat menjejaki mereka dan keturunan mereka lagi. Namun, keturunan 7 orang putera tersebut kini masih percaya yang mereka sememangnya adalah dari keturunan Sultan Brunei. Cuma apa yang mereka hairan dan muskilkan ialah mengapakah nenek moyang mereka terpaksa melarikan diri dari Brunei hingga sejauh ke Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Natasha Amira binti Nazri, S59716. Kini giliran saya pula bagi menceritakan kisah legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang bagi versi yang ketiga. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang merupakan 2 puteri dari kayangan. Ayahandanya Raja Kayangan telah menurunkan titah agar kedua-dua puteri tersebut untuk turun ke bumi untuk menyelesaikan pertelingkahan antara 2 buah kampung. Namun sebelum mereka turun ke bumi, ayahandanya berpesan sekiranya terjadi pertelingkahan antara kedua-dua puteri, maka mereka akan terkena sumpahan kayangan dan tinggallah mereka di bumi. Pada asalnya, kedua-dua puteri tersebut merupakan sepupu. Ketika turunnya kedua-dua puteri ke bumi, penduduk kampung keheranan melihat cahaya terang laksana mentari menyusuri di 2 buah kampung. Kejeritaan dan sifat kewanitaan terselah di raut wajah kedua-dua puteri. Puteri Santubong menetap di sebuah kampung Pantai Biru mengajar menenun kain, manakala Puteri Sejinjang di kampung Pasir Kuning mengajar mengasing sekam padi dengan aluk. Dengan kemahiran ini, kedua-dua kampung tersebut menjadi aman tanpa pertelingkahan. Selama ini, pertelingkahan terjadi kerana sistem pertukaran barang antara kampung tak setara dengan barangan yang dibawa. Namun, kemakmuran di kedua-dua buah kampung tidak kekalan kerana kehadiran putera Serapi yang datang berkunjung untuk melihat kehebatan dan kejeritaan kedua-dua puteri. Mengetahui putera Serapi yang datang menghadap, kedua-dua puteri berhias-hias untuk menghadap putera Serapi. Kedua-dua puteri berasa sangat kagum dan tertawan dengan kekacakan putera Serapi yang sasa dan terselah kewibawaannya. Begitu juga putera Serapi yang sudah terpikat dengan kejeritaan dan keayuan kedua-dua puteri tersebut. Saban hari selepas pertemuan itu, Puteri Santubong dan Sejinjang bertemu hendak menyatakan hasrat hati masing-masing. Namun, hasrat yang dinyatakan adalah sama, iaitu kedua-duanya mencintai putera Serapi. Sejak itu, mereka bermusuhan dan bercemburuan antara satu sama lain. Dengan kesaktian kedua-dua puteri, mereka bergaduh berhari-hari tanpa henti. Sejinjang mengatakan bahawa dia lebih cantik, manakala Santubong mengatakan dia lebih jelita.
Dengan marahnya sejinjang lalu mencapai Aluk, lalu dihayun di pipi Puteri Santubong yang kini kita dapat lihat lengkup di gunung. Hanya kekuatan tak habis Santubong lalu menikam belida di kepala sejinjang. Akhirnya kedua-dua puteri tersungkur kesakitan. Kemudian kilat sabung menyambung lalu cahaya terang dari langit mengangkat kedua-dua puteri. Sumpahan kayangan terus menjadikan Puteri Santubong menjadi gunung, manakala Senjinjang menjadi pulau kera yang berteraburan. Putera Serapi pulang kesedihan, terus menghilangkan diri di sebuah gunung yang kini dikenali sebagai Gunung Serapi. Maka, lahirlah legenda Puteri Santubong dan Puteri Senjinjang yang kita dengar sehingga ke hari ini. Pengajaran yang kita boleh dapati dalam kisah Puteri Santubong dan Puteri Senjinjang adalah janganlah kita bermusuhan dan berperang kerana ia tidak akan menguntungkan antara satu sama lain. Puteri Senjinjang penjaga gunung.